Oke, hari ini saya mau cerita tentang Amway. Apakah Amway ini sebenarnya dan mengapa saya memilih Amway sebagai perniagaan saya? Oke. Amway ini diasaskan oleh dua orang sahabat baik, yaitu Rich DeVos dan J. Van Andel. Oke, siapakah mereka ini? Mereka ini adalah dua orang anak muda yang berasal dari Belanda menetap di Michigan, US. Oke. Mereka ini berkhidmat sebagai tentera pada musim Perang Dunia Kedua. Tetapi apabila sudah mereka menamatkan perkhidmatan mereka, mereka mengejar impian mereka di dalam perniagaan. Mereka membuka sekolah juru terbang, restoran, dan menjadi pengedar Nutrilite yang akhirnya mencetuskan Amway pada tahun 1959. Oke. Walaupun pada zaman sekarang dua orang sahabat baik ini sudah meninggal dunia, tetapi generasi Amway ini diteruskan oleh anak mereka, Steven Van Andel dan juga Doug DeVos. Oke. Kalau dahulunya kan Amway ini berpusat di sebuah stesen petrol yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi sekarang berkembang menjadi sangat pesat dan luas. Oke. Ini adalah HQ Amway yang berpusat di Michigan, US lah, mempunyai keluasan sejauh 7 batu. Di sinilah lab dia, di sinilah kilangnya kan, dan berhampiran dengan kilang ini terdapatnya tasik yang berwarna sangat biru. Biasanya di Malaysia ini kan, apakah warna tasik yang berhampiran dengan kilang? Biasanya berwarna gelap, hitam kan. Tetapi di sini bermakna Amway sangat menjaga kilangnya daripada pengeluaran toksik ataupun bahan kimia. Tidak mengeluarkan bahan-bahan kimia tersebutlah, sebab produk-produk yang dikeluarkan adalah berasaskan organik. Okey. Amway di Malaysia pula ditubuhkan di Malaysia pada tahun 1976. Peneraju industri pasaran langsung di Malaysia lah Amway. Okey, jadi Amway juga ini menjadi pemegang saham terbesar tempatan, antaranya Kumpulan Simpanan Wang Persaraan, Amanah Saham Malaysia, Lembaga Tabung Haji, dan lain-lain lagi lah. Okey. Ini pula adalah ibu pejabat Amway bernilai 100 juta, berkeluasan 2.500 kaki persegi. Ibu pejabat Amway ini ditubuhkan 100% menggunakan wangnya sendiri. Tidak menggunakan, tidak ada bantuan daripada mana-mana bank lah. Okey. Okey, ini pula adalah laporan mingguan Bursa Malaysia. Amway menjadi syarikat MLM yang pertama menduduki tempat yang pertama ataupun tertinggilah di dalam Bursa Malaysia ini. Dan yang keduanya adalah CNI. Okey. Dan kita tengok daripada harga sahamnya pula kan, Amway adalah syarikat yang mempunyai harga saham yang sangat tinggi, iaitu 6.60 berbanding dengan CNI ini 0.59 sahaja. Okey, ini adalah laporan pada Januari 2006. Seterusnya pada tahun 2018 pula, 2018 Amway masih menduduki top 10. Menduduki top 10 dan yang masih menduduki tempat yang pertama di dalam MLM lah. Dan kalau harga sahamnya pula semakin meningkat kepada 7.800. CNI sudah tidak ada dalam list, sudah hilang daripada list lah. Okey. Bagaimana kita memilih syarikat MLM yang baik? Pertama sekali dari segi barang lah. Barangnya mestilah mempunyai pasaran yang besar. Maksudnya di sini dia tidak tertumpu kepada satu golongan sahaja, tetapi dia tertumpu, dia merangkumi pelbagai golongan ataupun semua golongan, termasuk golongan kanak-kanak, orang tua, lelaki perempuan, macam itulah kan. Okey. Dan juga gunaan harian. Ini bermaksud daripada kegunaan hujung kaki sampai dari hujung rambut sampai ke hujung kaki pun ada. Aneka jenis.
Aneka jenis ini contohnya dalam MOE ini terdapat lebih 800 produk dan ada home care, home tech, personal care dan macam-macam lagi. Okey. Bagaimana pula dengan syarikat? Syarikat mestilah kuat, tahan lama dan berintegriti. Okey, sudah tentunya tahan lama kan sebab MOE ini ditubuhkan pada tahun 1959 dan masih wujud sehingga kini. Dia bukannya wujud pada 2 tahun sebelumnya. Okey. Dari segi sistem dia adil, tahan ujian masa, menguntungkan. Bukan sistem piramid dan juga skim cepat kaya. Okey. Ini nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi di lembaran yang seterusnya lah. Okey. Ini adalah salah satu yang sangat penting, yaitu ini menunjukkan fatwa mufti kerajaan Brunei. Kita tahu kerajaan Brunei ini adalah satu kerajaan Islam yang sangat kuat kan. Tetapi di muka surat 269 hingga 270 mengatakan sistem pendidikan MOE setakat yang difahami tidak bercanggah dengan syariah. Okey, jadi dia ini adalah info yang sangat penting lah. Dan ini pula kita lihat di tahun-tahun yang dibulatkan di sini nih kan, 2003, 2007, 2010 dan 2013. Ini adalah tahun-tahun di mana Malaysia menghadapi krisis ekonomi, masalah ekonomi dan kekuatan ekonomi lah pada tahun-tahun tersebut kan. Tetapi MOE tidak pernah jatuh, malah semakin menaik, tetap menaik. Kemudian, okey, kalau kita lihat di sini pula kan, ini adalah menunjukkan kedai-kedai MOE yang didapati di seluruh Malaysia lah. Dari dari Sabah terdapat 2 kedai iaitu Kota Kinabalu dan Sandakan. Dari Sarawak pula Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Tetapi kalau kita pergi ke Semenanjung pula lagi banyak kedai. Jadi tidak timbulnya masalah mencari kedai MOE. Okey. Okey, ini juga salah satunya rekod dan pencapaian MOE lah. Biasanya kan perniagaan ni setiap bisnes, tidak kira bisnes kecil ke besar kan, setiap tahun mesti memperbaharui lesen perniagaan. Tetapi MOE adalah satu-satunya yang memperbaharui lesen dia 10 tahun. Bermakna MOE ini sangat-sangat dipercayai lah, mempunyai keuangan yang sangat kukuh. Okey. Ini pula jaminan kualiti. MOE ini sangat-sangat menjaga jaminan kualiti produk dia lah. Okey, kalau kita tengok di sini sendiri. 150 pakar teknikal, 5,000 ujian setiap tahun, melebihi 15,000 ujian sebulan untuk produk Nutrilite sahaja. Sampai begitu sekali kan. Dalam 1 bulan saja beribu-ribu ujian dilakukan. Okey. Ini juga adalah tentang produk Nutrilite kita lah. Ini adalah simbol halal yang telah diberikan kepada produk Nutrilite. Dan sijil halal ini diberikan oleh Infanka. Infanka ini adalah satu pemberi halal antarabangsa yang telah diiktirafkan oleh JAKIM. Dan lab MOE ini, Nutrilite ini, kalau kita tahu kan, ramai pengeluar-pengeluar suplemen di luar sana yang datang belajar bagaimana untuk mengeluarkan suplemen di lab Nutrilite ini. Bermakna Nutrilite ini adalah menjadi satu produk ataupun vitamin yang nomor 1 di dunia. Jadi kalau begitu kan kita harus fikirlah kenapa kita perlu memilih ataupun mencari suplemen-suplemen lain di luar sana, sedangkan Nutrilite sendiri sudah menjadi nomor 1. Okey. Paling menarik di dalam bisnes MOE ini adalah pendapatan warisan ataupun security income.
Apakah yang dikatakan dengan pendapatan warisan? Oke, pendapatan warisan ini bermaksud pendapatan itu boleh diwariskan lah. Oke, ini adalah contohnya. Ini adalah Diamond Direct Chan Poyo. Diamond Direct Chan Poyo ini meninggal pada Mei 1993. Oke, biasanya apabila kita sudah meninggal, pendapatan sudah tidak ada kan. Tetapi ini adalah bukti dia pada Mei 1993 Diamond Direct Chan Poyo meninggal. Tetapi kita lihat di sini kan, Jun sampai Desember 1993 ini tetap masuk uang dalam akaun dia. Jadi siapakah yang mewarisi ataupun mendapat pendapatan ini? Oke. Ini adalah jumlah uang yang masuk di dalam akaun Diamond Chan Poyo ini selama 25 tahun. 250.000 selama 25 tahun dan jumlah keseluruhan adalah 6 juta. Oke. Jadi pendapatan ini telah diwariskan kepada, memandangkan semasa sebelum beliau ini meninggalkan, beliau ini tidak berkawin, tidak mempunyai anak, dan sudah tidak ada ibu bapak juga. Jadi pendapatan itu telah diwariskan kepada dua adik-beradiknya lah, yaitu pertama ini adalah abang dia. Apabila abang dia sudah meninggal, MW pula mencari adik dia untuk mewarisi pendapatan Chan Poyo. Oke. Seterusnya inilah ayahanda Haji Abdullah dan Bonda Haji Maryam. Oke. Ayahanda ini dulu cuma seorang postman, dan Bonda Maryam pula adalah seorang guru. Jadi apabila dia buat jumpa MW ini kan, siapa sangka mereka boleh membeli kereta mewah ni kan, Jaguar, Merc dan juga Alphard. Dan ini pula, wow, ini adalah banglo 5 tingkat ayahanda. Siapa sangka seorang postman boleh membina rumah sebegini mewah. Okay. Tetapi dalam MW tidak ada yang mustahil. Okay. Mengapa? Apakah sebab saya memilih MW? Ini adalah antara sebabnya lah. Sebabnya adalah MW ini adalah direct selling business number 1 in the world. Okay. Mengapa saya katakan begitu? Sebab MW ini mempunyai satu sistem yang tidak ada di dalam sistem lain. Okay. Ini adalah piramid. Adakah MW ini mempunyai sistem piramid? Okay. Apakah itu sistem piramid? Sistem piramid adalah apabila orang bawahan dia bekerja sangat kuat, tetapi yang lebih mendapatkan keuntungan itu adalah orang atasan. Okay. Tapi bagaimana pula dengan MW? Ini adalah contoh dia lah. Katakan ini adalah si A. Okay. Si A ini menaja 3 orang dan dia menjayakan 3 orang ini. Apabila dia menjayakan 3 orang ini, gelaran dia adalah Emerald. Emerald ini berpendapatan 15.000. Okay. Dan apabila salah seorang orang yang ditaja oleh Emerald ini, dia ini lebih rajin, lebih berusaha kan. Jadi dia taja lebih ramai lagi. 1 2 3 4 5 orang berbanding upline dia cuma 3 orang. Jadi apabila dia taja 5 orang, jayakan 5 orang, dia bergelar seorang diamond. Dan pendapatan seorang diamond adalah 30.000 sebulan. Jadi pendapatan dia sudah melebihi upline-nya. Dan apabila dia menjayakan lebih ramai orang lagi kan, orang-orang yang dia jayakan itu menjadi diamond pula. Jadi diamond, gelaran dia sudah
menjadi Crown Ambassador. Seorang Crown Ambassador berpendapatan 12.000 sebulan. Jadi siapakah yang lebih untung? Adakah upline ataupun downline? Ini bermaksud siapa yang buat dia dapat. Dia buat lebih, dia dapat lebih. Tidak bermakna dia seorang downline dia akan rugi dan upline dia akan untung. Bermakna downline juga boleh potong upline. Jadi ini adalah sistem yang sangat adil. Oke.